Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Sufian selaku Mensyarah bagi khusus SKSE 3153 Nasionalisme Malaysia. Pada hari ini, kami daripada Kumpulan 1 akan membentangkan tajuk kajian kami yang bertajuk Huraikan Faktor Keuntungan yang menjadi penggerak kepada pembentukan unit politik yang dikenali sebagai Borneo Utara, Sabah. Kumpulan kami daripada Nur Hakim Mimi Rosli, Muhammad Syamil Idham Suhaimi, Muhammad Iqbal Mir Rosli dan saya Muhammad Omani bin Nur Asmadi. Dalam bahagian pengenalan, akan diterangkan secara ringkas mengenai sistem pentadbiran di Borneo Utara sebelum kehadiran kuasa-kuasa barat. Abad ke-16 menyaksikan sistem pentadbiran di Borneo Utara terbahagi kepada 4 zon pentadbiran yang berasingan, iaitu pentadbiran kesukuan, pentadbiran kesultanan yang merujuk kepada Kesultanan Brunei dan Kesultanan Sulu serta pentadbiran ketua bebas. Terjadinya 4 zon pentadbiran yang berbeza-beza ini disebabkan oleh ketidakjelasan sepadan di antara ketiga zon pentadbiran tersebut. Abad ke-19 menyaksikan pula kehadiran kuasa-kuasa barat di Kepulauan Borneo yang mencari kawasan perdagangan baru untuk meluaskan lagi pengaruh mereka di Asia Tenggara. Sabah telah menjadi sasaran kuasa barat, khususnya British, lantaran ia mempunyai kedudukan yang strategik dalam perdagangan. Oleh itu, usaha-usaha dalam mendapatkannya daripada pemerintah tempatan telah dilakukan. Dalam bab berikutnya akan diterangkan secara terperinci mengenai penyerahan wilayah Borneo melalui perjanjian serta melalui pajakan tanah. Perkembangan sebelum pembentukan Borneo Utara, kemerosotan Kesultanan Brunei. Kemerosotan berlaku pada akhir tahun 1840 yang menyaksikan penyerahan sedikit demi sedikit wilayah di Borneo Utara seperti Pulau Labuan dan Kimanis kepada pihak British. Berlakunya kemerosotan ini disebabkan oleh krisis dalam kalangan pemimpin Brunei itu sendiri. Misalnya, perselisihan faham antara Pangeran Muda Hashim dan Pangeran Muda Indra Mahkota Pangeran Muhammad Saleh telah menyebabkan Pulau Labuan jatuh ke tangan British. Selain itu, Pangeran Hashim yang telah dilantik untuk menaiki tahta tetapi tidak mendapat sokongan daripada para pembesar telah membolehkan British meletakkan residen mereka di Kepulauan Borneo bagi menjaga kepentingan mereka. Kesan krisis ini telah menyebabkan penyerahan wilayah Borneo Utara melalui beberapa siri perjanjian. Perjanjian 1865. Perjanjian 1865 merupakan persetujuan penyerahan tanah di Borneo Utara di antara Sultan Brunei, Pengguna Temenggung Hashim dengan Charles Lee Moses dan Joseph William Torre. Melalui perjanjian ini, Moses berjaya mendapat 2 pajakan persenian selama 10 tahun ke atas sebahagian besar kawasan pantai barat di Borneo Utara. Kawasan pajakan pertama adalah milik Sultan iaitu merangkumi wilayah Sungai Sulaman sehingga ke Sungai Paitan termasuk Kepulauan Bangi, Balabat dan Pahlawan dengan bayaran sewa tahunan sebanyak $4,500 setahun. Kawasan pajakan kedua adalah milik Pengguna Temenggung Hashim dengan melibatkan wilayah Benoni, Kimanis, Paitan, Sukuk, Bongaya, Labuk, Sandakan, Kinabatangan, Cagayan dan Mumian dengan bayaran sewa tahunan sebanyak $4,000. Perjanjian 1877. Perjanjian 1877 merupakan kesinambungan daripada perjanjian sebelum ini. Kegagalan Torre dalam mengusahakan tanah di Borneo Utara telah menyebabkan beliau menjualnya pula kepada Gustavo Baron de Overbeck bagi mengambil alih wilayah tersebut. Gustavo Baron de Overbeck pula telah memuja Alfred Dent untuk membantunya dalam mengusahakan konsesi tanah ini. Oleh itu, perjanjian ini telah menemui persetujuan yang bersama. Antara syarat perjanjian ini adalah Overbeck dan Dent perlu membayar sewa sebanyak $12,000 setahun ke atas 3 wilayah tulen milik Sultan Mukmin. Selain itu, mereka juga perlu membayar $3,000 setahun kepada Pangeran Temenggung Hashim ke atas 2 wilayah tulennya. Syarat lain adalah sekiranya Overbeck dan Dent gagal menjelaskan bayaran tersebut dalam masa 3 tahun, maka Sultan dan Pangeran berhak mengambil alih semula wilayah tulennya. Perjanjian 1878. Perjanjian 1878 merupakan perjanjian di antara Kesultanan Sulu dengan pihak British melalui Overbeck. Campur tangan pihak British dalam perjanjian ini adalah untuk mengiktiraf kekuasaan dan pengaruh Kesultanan Sulu di Borneo Utara. Tujuan British mengiktiraf kekuasaan tersebut adalah untuk memastikan Sultan Sulu menyerahkan dengan secara rela kawasan pantai barat Borneo Utara. Hasilnya, baginda telah menyerahkan segala wilayah yang terletak dari Sungai Sibuku ke Sungai Padasan, Sukuk, Bonggaya, Labuk, Sandakan, Kinabatangan dan Mukmin, termasuklah pulau-pulau sekitar Teluk Darva kepada Overbeck. Dapatlah disimpulkan bahawa melalui beberapa perjanjian ini, sedikit demi sedikit wilayah di Borneo Utara telah jatuh ke tangan kuasa barat. Seterusnya adalah pajakan wilayah dan keuntungan di Borneo Utara. Pembentukan unit politik dan pentadbiran di Sabah atau Borneo Utara merupakan hasil daripada pajakan dan pertukaran pentadbiran di wilayah Borneo. Pemilikan Borneo Utara sentiasa berubah-ubah dan bertukar hak milik. British melihat Borneo Utara merupakan kawasan yang mempunyai potensi untuk memberikan peluangan modal kepada pelabur-pelabur barat. Borneo Utara
Kawasan ini dikuasai oleh seorang pelabur barat yang dikenali sebagai General Moses. Namun telah berlakunya beberapa masalah yang melanda pentadbiran General Moses di Borneo Utara, iaitu masalah kewangan. Borneo Utara ini mempunyai ciri-ciri yang baik bagi melaksanakan aktiviti pertanian, memandangkan iklim dan cuacanya yang sesuai untuk aktiviti pertanian. SBBU di Borneo Utara memperkenalkan beberapa tanaman komersial, antaranya adalah tebu, ubi kayu, ganja, sutera, kacang soya, orkid dan nanas. Seterusnya adalah perubahan pemilikan Sabah. General Moses ini dia melepaskan Sabah kerana berlakunya masalah kewangan. Bagi mentadbir kawasan Borneo Utara, modal merupakan aspek yang perlu diketengahkan bagi melicinkan pentadbiran negeri tersebut. Memandangkan masalah kewangan berlaku, General Moses perlu melepaskan hak milik Sabah kepada pihak yang lain. Seterusnya adalah American Trading Company atau ATC. General Moses telah melepaskan hak milikan Borneo Utara kepada ATC. Dalam tempoh tersebut, ATC telah melaksanakan pentadbiran di Borneo Utara. Namun, setelah ATC mentadbir Borneo Utara, mereka telah melepaskan hak konsesi ini kepada Von Overbeck. Seterusnya adalah keuntungan pajakan terhadap pemerintah tempatan. Pertama adalah Sultan Abdul Mukmin. Overbeck pada tahun 1877, beliau telah melaksanakan satu perjanjian dengan Sultan Abdul Mukmin bagi membeli pajakan. Oleh itu, Overbeck telah menguasai kawasan Borneo Utara meliputi kawasan Pulau Gaya, Pulau Ambon dan Maludu. Overbeck telah membayar pajakan wilayah Borneo kepada Sultan Abdul Mukmin. Seterusnya adalah Pangeran Temenggong Hashim. Overbeck telah menjalinkan perjanjian pajakan melibatkan Pangeran Temenggong Hashim. Perjanjian ini telah meletakkan penguasaan Overbeck menjadi lebih luas dan mengukuhkan lagi penguasaan Overbeck di Borneo Utara. Overbeck dikatakan telah membayar sebanyak 5,000 setahun. Kesannya, wilayah Borneo Utara jatuh ke tangan orang Eropah. Dan pada masa yang sama, pemimpin tempatan juga memperolehi bayaran tahunan daripada Overbeck. Seterusnya adalah penguasaan Sabah ketika era SBBU. Keberadaan SBBU di Sabah mendapat sokongan yang penuh daripada Queen di England. SBBU di Sabah, mereka telah melakukan pelbagai perubahan khususnya dalam mengukuhkan lagi penguasaan mereka, khususnya dalam ekonomi di Sabah. Sistem yang diperkenalkan oleh mereka menyebabkan SBBU mendapat pendapatan yang lumayan, di mana mereka mengeksploitasi sumber dan kekayaan negeri khususnya di Sabah. Bagi memastikan keuntungan kerajaan British mampu dijana secara berterusan, SBBU telah membentuk satu pentadbiran baru. Hal ini menyebabkan SBBU lebih kukuh dan berjaya membentuk satu unit politik. Dan SBBU juga telah merangka satu pentadbiran mengikut cara mereka sendiri. Beberapa jawatan telah diperkenalkan oleh SBBU, termasuklah jawatan Gubernur, Residen, Pegawai Daerah, Penolong Pegawai Daerah dan Ketua Anak Negeri. Kewujudan jawatan-jawatan ini telah memberikan kemudahan kepada British dalam melancarkan pentadbiran British. SBBU telah melibatkan diri dalam aktiviti pertanian dan peladangan. Aktiviti ini melibatkan penanaman kopi, ladi hitam, tebu dan ubi kayu. Hal ini telah menarik minat pelabur-pelabur, khususnya pelabur daripada Eropah, bagi melabur di negeri Sabah. Dengan itu, mereka telah memajukan sistem pengangkutan, di mana sekitar tahun 1905, British telah memajukan sistem pengangkutan kereta api melalui kawasan Tanjung Aru, Putatan, Kinarut, Papar, Beaufort, Wexon, Saliwangan, Heligolat, Rayuh, Pangi, Tenom, dan ianya menelan kos banyak RM500,000. Antara faktor keuntungan menjadi penggerak kepada pembentukan unit politik yang dikenali sebagai Borneo Utara adalah pembentukan pentadbiran yang lebih sistematik dan efisien. Pada zaman pemerintahan SBUB, pelatihan pertama yang dibuat adalah pelatihan Gubernur. Pelatihan Gubernur ini adalah melicikkan urusan pentadbiran. Gubernur ini juga dilantik dan dibantu oleh Majlis Penasihat yang terdiri daripada pegawai kanan syarikat tersebut seperti Setiausaha Kerajaan, Bendahari dan Ketua Pasukan Keselamatan. Yang kedua adalah pelatihan Residen. Pelatihan Residen ini menjaga kestabilan dan keharmonian dalam urusan perniagaan. Ianya terdapat 4 bahagian daerah seperti di Tawau, Sandakan, Pantai Barat dan Pedalaman. Yang ketiga adalah pelantikan Ketua Anak Negeri. Pelantikan Ketua Anak Negeri ini adalah
mewujudkan juga pentadbiran tradisional daripada penduduk tempatan. Pentadbiran kerajaan ini juga membantu mereka menguruskan pentadbiran di kawasan pendalaman. Ianya mendapat allowance sebanyak $5 sehingga $4. Seterusnya adalah pelantikan ketua kampung. Pelantikan ketua kampung ini adalah mentadbir orang kampung dari peringkat kampung. Ianya diberikan komisen sebanyak 10% daripada hasil kutipan cukai kepala. Ianya juga bertugas sebagai hakim mahkamah peribumi serta mengadili kes berkaitan dengan tanah dan hak warisan. Selain itu, pembentukan pentadbiran ini juga melibatkan majlis orang tua. Majlis orang tua ini adalah penghubung antara SBUB dan penduduk tempatan. Ianya bertujuan dalam mengelakkan diri daripada kebangkitan semangat nasionalisme di kalangan masyarakat di Borneo Utara seperti berlakunya penentangan Mat Saleh. Seterusnya adalah Majlis Penasihat Ketua Anak Negeri. Majlis Penasihat Ketua Anak Negeri ini terlibat dengan orang kaya-kaya. Ianya juga terdiri daripada kepimpinan yang lebih baik dalam bidang pentadbiran. Majlis Penasihat Ketua Anak Negeri ini adalah menggalakkan lagi pelibatan Ketua Anak Negeri dalam pentadbiran SBUB. Dan akhir sekali adalah pembentukan Mahkamah Negeri dan Mahkamah Magistrate. Mahkamah Negeri ini adalah bertujuan mengendalikan kes-kes yang berkaitan dengan hukum dan adat syariah. Pihak British tidak mahu mengambil tahu berkenaan dengan hal ehwal adat penduduk pribumi kerana bagi mereka itu adalah tanggungjawab anak-anak tempatan yang berada di Borneo Utara. Seterusnya adalah Mahkamah Magistrate. Mahkamah Magistrate ini adalah mengendalikan kes-kes berat seperti kes mencuri, membunuh, merompak dan sebagainya. Setelah kedatangan SBU, mereka telah mengeksplorasi hasil bumi yang ada di Sabah pada ketika itu. Keadaan ini berubah apabila SUB mula mentadbir negeri pada tahun 1881. SBUB mengeksploitasi hasil bumi bagi mengukurkan kewangan mereka. Antara kegiatan ekonomi komersial yang dijalankan ialah tanaman getah, tembakau, pelombongan dan pembalakan. Dalam tanaman getah jenis Heaven Brasiliensis bermula pada tahun 1882 apabila pokok getah dari Botanical Garden Singapore dihantar ke Borneo Utara. Penanaman getah memberikan keuntungan yang tinggi kepada SPUB pada ketika itu. Perkembangan industri getah Borneo Utara hampir sama dengan perkembangan di Indonesia. Tanaman getah bermula di pantai barat dengan keluasan 125,000 ekar. Permintaan yang semakin meningkat untuk keperluan industri membuat tayar, kereta dan industri pembuatan barangan getah di Britain menyebabkan semakin banyak kawasan dibuka untuk tanaman getah. Seterusnya dalam tanaman tembakau, SBUB telah memperkenalkan tanaman tembakau sebagai tanaman eksperimen kerajaan. Ia dijalankan di Silam, Lahad Datu dan 3 tahun selepas itu hasilnya yang pertama telah dihantar ke United Kingdom. Penanaman tembakau seterusnya diusahakan disandarkan pada tahun 1884 dan hasilnya telah dikirim ke Holland. Tembakau yang dihasilkan mempunyai kualiti yang baik, maka pada tahun 1886 peladangan tembakau diusahakan secara besar-besaran khususnya di kawasan pantai timur. Kawasan tanah yang dibuka untuk penanaman tembakau ini meliputi kira-kira 350 ekar. Tembakau mendapat keuntungan yang banyak kerana permintaan yang tinggi serta kenaikan harga yang mendadak. Seterusnya dalam pelombongan. Aktiviti pelombongan juga memberi keuntungan kepada SPUB kerana pada ketika itu permintaan yang tinggi terhadap biji timah. Pelombongan arang batu juga penting untuk kegunaan kapal wak ketika itu untuk mengangkut bahan-bahan mentah ke Eropah. Seterusnya, arang batu juga di Lombong, di Tawau, Sandakan dan Labuan. Arang batu yang diperlukan untuk kegunaan kapal-kapal wak pada ketika itu. Aktiviti pelombongan ini merupakan salah satu kegiatan ekonomi di Sabah sewaktu pemerintahan SPUB untuk mengukuhkan kewangan mereka. Dan akhirnya dalam pembalakan. Pembalakan juga merupakan kegiatan ekonomi semasa pentadbiran SPUB di Sabah pada tahun 1881 hingga 1914.
1946. Perbankan juga telah memberi sumbangan besar kepada ekonomi Sabah. Pada tahun 1930, Sabah telah mengeksport balak sebanyak 12.5 juta. Pada tahun 1837, ekspor balak telah meningkat kepada 4 juta. Hasil balak diekspor ke China, Singapura, Britain dan Australia melalui pelabuhan Sadakan. Kesimpulannya, perkembangan Borneo Utara telah dibawa kepada beberapa pemerintahan dan perubahan pentadbiran. Hal ini dikatakan demikian kerana Borneo Utara antara wilayah yang mempunyai kuasa bahan mentah yang banyak dalam memperoleh sumber ekonomi yang berpatutan. Perkembangan di Borneo Utara ini jelas dilihat apabila syarikat Borneo Utara British merupakan sebuah syarikat asing di mana mereka datang ke Sabah berpandukan dasar ekonomi kapitalis untuk memenuhi keperluan negara mereka di Eropah. Syarikat Borneo Utara British ini juga bukan sahaja mengeksploitasikan hasil sumber kekayaan, malahan mereka juga telah memperkenalkan berbagai dasar barat untuk memajukan Sabah seperti dalam bidang pentadbiran, ekonomi dan sosial. Syarikat Borneo Utara British ini juga telah mengubah sistem pentadbiran tradisional yang telah lama diamalkan oleh penduduk di Sabah kepada sistem pentadbiran yang diperkenalkan oleh syarikat Borneo Utara British. Ianya bertujuan adalah memajukan industri ekonomi penduduk pribumi dan menambah baik dari segi sistem sosial untuk kegunaan rakyat pribumi Sabah. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.